Hai guys, so kita bersua kembali di dalam saya punya channel Serai 123456. So hari ini saya ada masa yang lapang sikit. So saya nak ceritakan kisah saya, kisah di zaman belajar dulu tahun 2014. So 2014 saya belajar di UiTM Shah Alam. So dekat sini macam biasalah dunia pelajar kan. Di dalam dunia pelajaran ni kita ada banyak pilihan. So kita yang memilih kita nak jadi apa ketika belajar, kita nak memilih uh, apa yang kita nak pilih jalan yang mudah ketika belajar, kita nak memilih jalan yang sukar ketika belajar, kita nak memilih aliran yang senang, aliran yang susah, semua bergantung kepada diri sendiri. So kalau ikutkan setiap subjek pelajaran di muka bumi ni semua super, tiada yang susah. Ia terletak pada diri sendiri kan. So saya adalah student time tu lah, student engineering. Saya adalah student engineering, most kepada electrical. So saya jenis yang tak suka duduk diam. Saya tak suka duduk diam, saya tak suka drama dalam kelas ni, saya tak suka. Saya adalah moderate student lah, pelajar yang sederhana, tak terlalu advance, tak terlalu kurang. Sebab saya suka pilih sesuatu liku perjalanan yang more drastic lah, banyak cabaran. Ada orang yang memilih untuk pergi ke kuliah, balik kuliah, makan, tidur, lepas tu kelas co-curriculum, itu saja. Macam saya, benda ni jika diulang-ulang, maka benda itu adalah benda yang sama. So tak ada apa yang different. So benda ni membuatkan saya lebih kepada arah sesuatu yang orang kata you put yourself in something that what you want. Okay, kalau nak sesuatu yang high reward, you need to have high risk. So saya meletakkan diri saya, kalau saya nak sesuatu yang bagus, jalan ni tidak semudah yang kita sangkakan. Okay, kalau kita nak sesuatu result yang bagus, okay, dia punya usaha dia kena lebih daripada orang lain. So saya ingat ini adalah sesuatu yang agak bukan semua orang berani ambil. Malah pelajar-pelajar yang kita boleh tengok, adanya pelajar yang akademik dia bagus tapi co-curricular dia kurang. Adanya co-curricular yang bagus tapi akademik dia kurang. Kita boleh jumpa. Tapi kebanyakan yang kita akan jumpa adalah akademik dia bagus, at the par, dia punya co-curricular at the par, sama range. Kalau kita jumpa student yang high akademik dan high juga curriculum, ini adalah satu korang punya, kalau korang jumpa ataupun korang itu memang sesuatu yang tahniah lah kepada korang. Maksudnya korang punya usaha tu memang dah lebih daripada tahap orang-orang yang normal. Itu ada satu. So saya bukannya orang yang macam tu. Saya adalah orang yang at the par, okay, berada pada parasnya. Okay, curriculum tak bagus sangat, akademik tak bagus sangat, so at par. So benda ni berlaku daripada zaman diploma lah. Saya daripada zaman diploma saya fokus kepada pelajaran. Okay, dekat zaman diploma saya fokus pelajaran sampai satu tahap saya rasa what the hell I'm doing. Okay, pergi college balik college, pergi kuliah balik kuliah, lepas tu pergi college pergi kuliah, patah balik pergi dewan makan. Sampai-sampai saya fikir apa saya buat kan. Datang nak belajar saja adalah satu benda yang orang kata semua orang boleh buat. Okay, pada saya datang satu tu adalah satu benda yang semua orang boleh buat. So saya nak sesuatu yang different. So dekat time belajar tu lah saya dah mula belajar time diploma lah. Time diploma bermasa tahun dalam 2011 ke 2013. So time tu lah
saya mula aktif di dalam kurikulum, lebih aktif lah di dalam kurikulum. So saya tak nak cerita pasal diploma, saya cerita pasal zaman saya di degree di UiTM Shah Alam. Tahun pertama, maksudnya saya adalah diploma serap jadi degree. Tahun diploma tahun pertama, degree tahun pertama, saya masuk unit uniform. So masuk unit uniform ni benda biasa, semua orang buat kan. Pergi petang, lepas habis kuliah pukul 5, mungkin 5.30, standby dekat padang kawat untuk pergi unit uniform ke apa-apa persatuan kan, apa-apa unit uniform kan. Benda tu biasa. Sampai saya duduk kan, terfikir apa aku buat sini kan. Semua orang buat benda yang sama kan. Lebih, kalau ada padang kawat tu, hampir separuh padang kawat tu semua orang, semua muka yang saya kenal. Apa benda aku buat sama dengan diorang kan. Tak ada benda yang mencabar. Orang berkawat, semua orang berkawat. Orang pergi kelas, semua orang pergi berkelas. Benda yang serupa. Sampai satu tahap saya rasa ini bukan saya. Saya tak boleh macam ni. Fokus saya terhadap belajar ni tak boleh. Kalau pergi kelas, dah orang kata 3 tahun dalam diploma, 3 tahun dalam diploma, pergi kuliah, dengar lecturer menyampaikan kuliah. At the end, apa yang senior cakap, apa yang kita akan lalui, kita akan buat past year. Lecturer punya note kita buat past year kan, kita tally kan. Kalau betul-betul kita dapat kuasai formula dan jalan kerja, InsyaAllah boleh pass exam. So bila saya fikir balik benda, takkanlah benda yang sama nak buat kan. Daripada zaman diploma sampai degree, tak ada benda. So sampai satu tahap, saya ambil keputusan untuk berjalan waktu malam. Saya memilih berjalan waktu malam. Kalau siapa yang alumni, siapa yang UiTM punya student, Shah Alam, dia tahu bangunan kejuruteraan ni besar. Saya suka jalan waktu malam. Bangunan kejuruteraan ni daripada blok kimia sampai blok meki ke sivil, saya jalan. Saya nak tengok apa yang ada di setiap blok. Macam kimia, apa yang ada dalam kimia punya, sebab saya adalah electrical. So saya tahu bahagian electrical, apa yang ada di makmal-makmal electrical. Tidak kepada bahagian mechanical, civil dan juga kimia. So saya jalan daripada ground floor pergi ke second floor, pergi ke third floor, dan yang keempat tu adalah kebanyakan adalah step tu bilik lecturer, dan ke atas adalah bilik kuliah lah. So saya akan jalan dari bawah. Belum lagi menara tu, kalau zaman saya pintu atas tu boleh buka, korang boleh naik sampai rooftop. Memang berjalan lah time tu malam. So saya berjalan. So sampai satu masa saya dah berjalan petang tu, malam habis dalam pukul 10 saya duduk lepak atas rooftop. Turun sebenarnya tak boleh pergi rooftop ni, ada, kalau kantor dengan guide memang kena soal macam-macam lah. So saya time tu baring kan, baling tengok bintang kan. Kalau cuaca cerah memang boleh nampak bintang. Memang sure, memang boleh nampak bintang. So dulu kalau ada orang kata meteor bulan penuh ataupun meteor, memang lepak kat atas lah nak tengok. Tapi kadang-kadang biasanya tak dapat. Memang tak dapat. So berbalik pada cerita, selepas saya lepak malam, memang saya seorang, tak ada kawan-kawan lain. Saya seorang sebab time tu saya bosan duduk rumah sewa. So saya keluar, kawan-kawan semua duduk duduk college. So malas lah kacau diorang lepak kat college kan. So saya keluar jalan sampai satu tempat, bukan dewan makan, kafe. Dekat kafe tu saya tergerak hati nak berhenti, nak membaca nota dan juga notis kat situ. Sampailah saya nampak poster ni, poster atas ni saya nampak. Saya kata, benda apa ni kan? Kata, ini macam menarik. Saya baca poster ni pun saya tengok macam, apa benda ni kan? Tak kan, apa tu dekat poster ni dia tunjuk macam ni. Saya pun baca World Solar Challenge 2015, Darwin Adelaide, open to electrical engineering student only. Benda apa ni kan? Dia kata,
Saya pun tak faham kan. Buat bodoh kan. Tapi saya rasa benda tu menarik kan. Kata solar kan. Bagi saya solar ni ada satu yang baharu. Okey, tetapi saya sebut sini baharu sebab dia bukan baru. Benda ni dah lama. So baharu ni bermaksud dia ada sesuatu peningkatan setiap tahun. Tiba-tiba kat sini dia ada tulis World Solar. Apabila kata menunjukkan kataan World Solar, saya rasa benda ni kan. So saya mark dekat date. Saya tanya, saya contact salah seorang daripada ni. Saya contact ketua dia lah, Azwan dan tu. Berapa entah ada temu duga. So saya datang, saya temu duga untuk program ni. Saya tak tahulah apa maklumat sebenarnya program ni. Saya datang memang datang bodoh je kan. Sebab saya nampak benda ni macam excited kan. So diorang tanyalah waktu hari kejadian tu datang dalam pukul berapa pun saya tak ingat. Memang tak ingat ni kurang sikit ingat. So dekat situ sebelum saya datang biasalah kita akan buat sikit search kan. Kita nak masuk temu duga ni kan, nak jadi temu duga, nak datang satu benda baharu ni, kita kena pastikan kita ni equipped with something. Kita datang bukan datang kosong. Kita datang bawa buah. Kalau orang cakap kau datang apa yang kau bawa? Saya bawa buah. Buah ni istilah orang lama kan. Buah. Okey, so saya search lah, Google lah. Zaman 2014 ni Google memang dah ada. Memang tak pelik. Okey, Google lah apa soal challenge ni. Dan tu tak ramai yang datang sebab poster ni memang kecil, saiz A4. Separuh daripada A4 jasad saya. Memang kecil berada dekat tu. So apa yang dia tunjuk pasal electrical system, pasal kereta elektrik, semua ni memang budak elektrik memang boleh jawab punya. So selepas je habis interview, habis macam tu lah. Saya 2 minggu selepas tu, saya time tu seminggu selepas tu tak ada dia kata dia nak hubungi lah. Okey, kalau dipilih akan dihubungi. So dalam seminggu tu tak ada call. Ada call daripada mana-mana pihak, daripada tim ni lah. Tim ni tak call, kata tak ada rezeki lah dekat ni kan. So tak ada rezeki. Macam mana kan? So teruslah kehidupan belajar macam macam biasa. Boring lah, belajar macam biasa. So saya pergi kelas, balik kelas kan. Until one day lah, satu hari saya dapat telefon daripada Wan. Azwan ni kita orang panggil dia Wan lah. Suruh datang ke bangunan lama kejuruteraan. Saya tanya, dekat mana lah tu? Bengkel kejuruteraan lama ni. Kalau budak-budak baru dia takkan tahu. Dia akan lebih kepada bangunan kejuruteraan yang dekat depan Melati. Tapi bangunan kejuruteraan yang lama dia ada dekat kolej, dekat dengan kolej perempuan, bangunan geologi silap saya. Itu dia, kalau dia berhadapan dengan masjid UiTM lah. Dia hadapan masjid. Time tu saya tak tahu, tempat tu tak mau. So Wan cakap dekat saya, pergi dekat masjid UiTM. So saya sampai ke masjid UiTM, dia suruh belok kiri, belok kanan. Jangan naik masjid, belok kanan. So saya belok kanan. Belok kanan saya dah nampak dia dari jauh lah. Saya dah nampak Wan dari jauh. So naik kat lokasi tu lah. So saya naik. Sebenarnya saya dah kalau siapa yang tahu dekat itu adalah jalan dia one way tetapi bertendangan arus. Saya naik je lah sebab saya datang tu naik motor. So saya naik sampai dah dekat bengkel lama mechanical. Bengkel tu ada bengkel fabrication. Banyak milling machine yang lama. So sampai dekat situ, masuk seram. First dah berdebar, bilik ni seram gila. Bangunan lama. Boleh bayangkan factory. Kalau korang pernah masuk factory tu factory lama yang telah ditinggalkan. Macam itulah keadaan tu ketika tu. So masuk kat situ, time tu dah ada beberapa orang. Tak silap saya dah ada Erwin dah ada kat sana. Siapa lagi nama dia? Erwin dah ada, saya lupa nama dia. Kalau saya ingat balik, ada seorang lagi lelaki,
Astagfirullahaladzim, lupa nama. Satu jangan pun lupa kan. Saya siam lagi muka dia ni apa sekejap apa nama Azlin. So Erwin, Azlin, saya time tu tengah datang. So kita orang diperkenalkan dengan motor elektrik Newgen. Motor ni, company ni dah tak wujud dah. Motor ni rupanya diorang Azwan and the team yang first batch punya intake dah. Diorang ni dah apa orang kata dah buat pertemuan dengan beberapa tim yang lepas lah, tapi bukan daripada UiTM berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan, apa berkaitan dengan program ni, apa dia. So dah bertemu. Mereka bertindak untuk meminjam motor ni untuk kita orang electrical bermain-main dengan motor untuk dapatkan tuning untuk kereta kita orang. Okay. So pertandingan ni dia ada 3 kategori. 3 kategori iaitu Challenger, Cruiser dengan Adventure class. Challenger ni memang orang nak ambil lah. Okey, siapa yang sampai dulu. Satu orang dalam satu kereta, dan siapa sampai dulu. Untuk cruiser, berapa banyak berat yang boleh dibawa dan berapa jumlah masa pengecasan ataupun jumlah pengecasan dalam sesuatu masa lebih. Untuk cruiser class, beban yang banyak, pengecasan yang sedikit, memang high potential untuk menang lah. Beban yang sedikit, pengecasan yang sedikit, peluang dia agak gelap lah. Okey, beban yang banyak dengan pengecasan yang banyak, dia 50-50. Itu adalah sedikit roughly macam mana permakan untuk cruiser class dan adventure class lah. Ini adventure class ni untuk orang yang nak dapatkan feel dulu. Okay, tim mana yang nak masuk ni, dia nak dapatkan feel, nak develop data. So kalau bukan waktu event ni, bukan pertandingan ni, nak berada di atas jalan raya, ini agak sukar lah. So kebanyakan tim akan masuk di dalam adventure class ni untuk mendapatkan data-data untuk diorang develop sistem untuk next event lah, next pertandingan. So itulah macam mana permulaan saya masuk di dalam tim solar ni. Tim ni bernama EcoPhoton. UiTM EcoPhoton Solar Car Team. Ini nama dia sekarang. Dulu so kita orang berlima. Okey, saya, Erwin, Azlin, Sarah dengan Ifa. So kita orang berlima buat kenderaan ni. Belum lagi. Okey. So kita orang berlima, macam mana yang arrangekan ni adalah Wan. So kita orang at the first memang bela. Benda ni pun bela juga. Okay, bela. So Wan kata it's okay. Okay, biarkan dulu, relax dulu kan, tenang, kenal-kenal kan. So Wan punya cara nak kenal-kenal, ajak pergi makan. Aduh, saya ni dah kan, saya biasakan diri aku lah. Aku ni dah lah apa tu, background orang-orang kontraktor. Bila ajak makan ni dia pelik sikit. So Wan ajak makan, dia dah pelik ni, dia bukan apa, pelik lah kan. Bila ajak makan ni kita 50-50 kan, kita 50-50, takut pun ada apa semua kan. Tapi sebab cara dia, kita ikut lah. Sebab dia kata tak apa, dia belanja. Bila dah belanja, kita pergi lah, kita pergi kan, lepak, pergi makan. So Wan tanya aku, Wan tanya, macam mana kau boleh minat dekat dah ni? Aku cakap lah, dulu aku tengok majalah 3 kan, majalah 3, TV3, ada satu momen tu diorang buat kereta pelik. Aku kata Wan, buat kereta pelik. Time tu ada satu babak kereta pelik tu dia angkat bawa masuk lori kan. Adalah dia sebut Australia, dia sebut apa semua kan, sebut Australia, sebut apa, kuasa matahari.
majalah 3 ni adalah sumber informasi. Ada satu segmen berkaitan dengan kereta solar ni. Saya tak ingat time tu siapa punya, tetapi yang pasti bukan UiTM. UiTM adalah first time masuk, UiTM first time. Wan tanya kenapa ni kan, aku cakap lah dekat dia, terjumpa program ni sebab bentuk-bentuk kereta dia yang pelik tu adalah sama seperti dalam majalah 3. So masa dekat diploma cari juga geng-geng tim-tim yang ada buat macam ni, sebab time tu dia cakap Malaysia mewakili Malaysia kan, dalam majalah 3 tu cakap mewakili Malaysia ke dalam program ni. So saya pun mencari waktu diploma, tak jumpa. So tahun 2015 tu lah, okey, 2014 pun cari tapi tak ada kan, tak jumpa tim, tak jumpa. Yang ada Shell Eco Marathon, FSAE, tapi itu kebanyakan kepada belah mechanical, geng-geng medical punya orang. Lepas tu ada sedikit kroni lah, pergi di sana, diorang kenal, orang ni kenal, kita yang datang seorang-seorang kan, diorang ni kenal lah, macam mana ni interview pun. Memang waktu interview tu memang nampak peluang tak cerah lah. Waktu tu saya ingat, waktu tu memang nampak peluang tak cerah. Dah lah, kita ni punya belajar pun 50-50. So itulah waktu sebenarnya waktu Wan panggil kan, dapat itu adalah gembira dapat kan. Kita pun benda ni kita dah tercari, minat tu memang dah ada, cuma nak tak nak aja. Ada tak ada je. So tahun 2015 lah saya jumpa. So begitulah saya terangkan dekat Wan. Saya jumpa tu, Wan pun terkejut. Masuk majalah 3 kan, kata Wan pun kata ada. Saya cakap ada, masuk dalam majalah 3. So kita orang suspect dia unit 10 lah. Kat Malaysia ni ada 2 team lagi. Ada universiti yang pernah masuk unit 10. Satu lagi saya lupa lah. Saya ingat dalam sesi ni, kalau saya ingat saya beritahu itulah kisah saya, macam mana saya masuk dalam tim. So malam tu kita lepak dengan Wan, makan-makan, tanya apa tu background macam mana kan, belajar macam mana. Begitulah jumpanya. So selepas tu kita orang diberi peluang untuk buat. Ini agak cabar juga, benda yang tak pernah buat. Okey, benda yang tak pernah buat. Wiring tak ada masalah. Bagi saya wiring tak ada masalah, kita orang memang boleh buat. Tapi nak design, okey, nak design solar. Okey, design solar ni memang tak pernah buat lah. Benda ni memang tak pernah buat. Yang tak pernah buat ni lah yang mencabar ni. Sebelum tu tak pernah, benda ni tak pernah buat. Agak memang kau pernah buat solar. Itu soalan saya kepada korang. Korang pernah buat solar lah, dan solar yang korang buat ni adalah fleksibel. Okey, kalau macam kalau korang tengok biasa, tengok solar dekat luar sana, dia keras. Dia padat. Dia tak boleh di-bend. Kalau bend patah terus tak boleh pakai. Tapi solar yang kita orang kena buat tu, dia fleksibel. Dia boleh fleksibel. Tak adalah macam ni plastik ni kan. Dia fleksibel. Dia hampir fleksibel. Dia macam pembaris. Ada pembaris tak? Ni buat saya punya test. Ini keras sangat. Ada tak? Tak ada dia di sini. Okey. Ni pembaris. Okey, tengok. Dia boleh bend dia sampai macam ni. Tapi kalau lebih memang akan patah lah. Kena buat solar yang macam ni. Kita kena fabric solar yang boleh buat macam ni. Itu first time saya dengar. Solar boleh macam tu 2014. Walaupun saya dah di-exposekan dengan solar, itu first time saya dengar kena buat solar macam tu, fleksibel. Kan, kalau saya tengok balik video daripada tim-tim dulu, solar dia orang semua macam ni. Semua macam ni.
Okey, dia punya macam mana dia orang pasang dekat kereta solar dia adalah berdasarkan orientation kepada matahari. So, kalau matahari dia belah sini, solar dia macam ni. Kalau apa tu matahari dia macam ni, solar dia macam ni. Dia berada macam ni. Tapi orang kata dunia makin meningkat maju. Dah tak boleh design macam tu dah. Dia kena design berdasarkan kepada orientation matahari. Contohnya, okey, ini orientation matahari. Matahari bergerak, okey. Matahari bergerak macam ni. Ini adalah pergerakan matahari. So korang kena design solar macam ni. So that korang pergi kat sini, solar korang akan dapat setiap penjuru. Akan dapat. Okey. Bergerak. Solar macam tu, solar tu kena design. Surface design tu solar kena tengok. Kan? Kalau korang tengok kereta, okey, saya tunjukkan kereta macam ni. Ini kereta-kereta yang diorang design sebelum ni. Dan tengok ke tim-tim yang power pun design dia macam ni. Okey, solar macam ni. Ada yang design solar dia macam ni, dia boleh sendiri ikut matahari punya orientation. Tapi dia banyak makan space dan juga bright, sebab korang nak kena letak mekanisme kat bawah. So design dia macam tu. Itu first time saya dengar. Alamak, ush, ini mencabar ni. Dalam hati, dalam kepala otak ni, mencabar ni, debar ni. Time ni yang urutkan solar adalah Sheikh Firdaus. Dia adalah daripada mechanical. So dia buat. So dia dengan Nasman. Dia dengan Nasman uruskan untuk solar ni. Diorang berdua ni lah yang berkomunikasi dengan unit 10. Macam mana buat solar, macam mana fabricate solar. So pada masa yang sama, saya try untuk berkomunikasi dengan manufacturer dekat luar, factory lah, yang mana boleh bagi kita kemudahan untuk encapsulate solar. Banyak juga. Satu dekat Pahang, saya cuba contact yang Pahang punya. Apa lah, saya lupa. Okay. So untuk encapsulate, kita nak dapatkan dia punya oven, macam oven. Kan, kalau korang ada elimination machine, korang eliminate punya machine kan, korang masukkan dia akan eliminate. Tapi solar tak boleh macam tu. Solar korang kena susun letak satu layer. Layer pertama korang kena letak solar cell. Adalah layer dia. Lepas tu solar cell, lepas tu layer dia lagi, lepas tu letak apa, last punya layer, and then korang tutup. Then dia akan pressurize apa tu, vacuum lah, pressure dan akan panas. So dia akan cair dan membentuk solar. Solar yang korang tengok itu dah akhir end result, itu aja. So kita orang punya kena buat fleksibel. Kita orang dapat solar cell ni dia tak boleh macam tu. Kalau korang macam tu, jatuh je something, dia boleh crack ataupun pecah. So efficiency dia drop. So waktu nak encapsulate tu, kita share punya pengalaman yang saya dapat. Saya last sikit baru boleh buat. Okay, try lah banyak material. Try material untuk dapatkan more than 85% efficiency. Susah nak dapat tu. Letak first layer, second layer, third layer. Saya ulang dia. First layer, second layer, solar cell, third layer, and then fourth layer. Mana ada 4 layer, ada 5 layer. Layer ketiga tu solar cell. Dan setiap layer ni ditukar untuk mendapatkan efficiency yang high lah, more than 90%. Kalau boleh nak dapatkan tu lah. So solar cell yang korang dapat tu bare solar cell, raw solar cell. Berapa yang didapat, dia ada mesin. Kita orang ada dekat unit 10 tu. So sebelum tu saya nak cakap terima kasih lah kepada unit 10 yang membantu kami, tim 2 tahun 2015 lah. Dari tim tahun 2015 yang membantu kami time tu buat dekat Putrajaya. Tu teknik lah. Tapi dekat situ lah, unit 10 dekat situ lah. So
solar cell tu kita beli. So time tu mana kita dapat solar cell tu, time tu Syed dia komunikasi dengan 20 Team 20 beli yang solar cell yang dah dipotong. Solar cell tu dia macam bentuk hexagon. Team 20 dia ambil yang bahagian tengah saja. Yang bahagian ada potongan seperti hexagon tu, dia tak mau. Dia sebabnya tu dah makan ruang. So kita orang beli yang bahagian yang shape dia ujung tu, macam ni. Shape dia yang atas ni, macam ni shape dia. Ini yang kita beli, yang kita orang pakai untuk pertandingan. Begitulah bentuk dia. Bentuk dia macam tu. Kita orang beli, kita orang encapsulate. So saya bantu solar ni waktu dah nak encapsulate, maksudnya berapa tahun lah. Itu pun dah lambat. Untuk electrical punya sistem semua belah-belah lambat. Memang kira testing semua out lah. Kita punya testing ni bermaksud testing full system. Kalau testing half system memang siap lah, memang dah boleh. Macam solar kita dah set encapsulate, kita testing, itu saja. Tapi kita tak dapat testing full system. Kita tak dapat buat atas solar, atas rangka kereta solar, atas surface kereta solar, tak dapat. Sebab pertama masa lah, bukan masa. Pertama duit, kekangan duit. Kedua masa. Sebab duit lambat sampai, kita orang lambat dapat barang. So kita orang design berdasarkan simulasi. So design berdasarkan simulasi dan pengiraan. So design lah macam tu. Design macam tu berdasarkan simulasi dan juga pengiraan. So design, okey, ini come out dia macam ni. Kita akan come out dengan macam ni. Berapa lot motor macam ni, come out dia macam ni. So itulah dia, design dia macam tu. So itu bahagian encapsulate, bahagian untuk bahagian solar lah. Cerita dia memang panjang lah dekat solar tu. Memang panjang. Dengan ramai lah, kita orang berhubung dengan ramai orang. Berhubung dengan Unit 10, lupa lah satu lagi universiti ni, Universiti Malaysia Pahang ni, UMP. Saya tak ingat lah. Tapi memang saya ingat Unit 10. Unit 10 memang banyak bantu lah. Unit 10 memang banyak membantu kita orang dalam daripada pelbagai segi lah. Tahun 2015 punya memang banyak membantu. Banyak juga kita orang bertukar pandangan. Okey, kita orang tak tahu. Memang serius kita orang tak tahu. Even semua benda macam ni pun kita orang tak berapa nak tahu. So sebelum kemasukan kita orang tim electrical, tim mechanical, tim media ni semua dia dah berjumpa dengan tim Sunspec daripada Singapura. Mereka dah pergi berjumpa dengan dapatkan maklumat. So diorang balik, diorang dah start fabricate rangka body, bukan rangka, fairing, dah fabric mold untuk buat fairing kereta. Diorang dah fabric. Kita orang masuk pun dah hampir maybe 45%, dah hampir 45% buat, dah siap. 45% kereta dah siap. So baru kita orang masuk. So kita orang memang tim electrical dia lambat lah. Memang lambat masuk. So time tu solar dah tengah proses. So kita orang masuk. So then kita orang dapat motor ni Irwin lah. Irwin punya in charge. So kita orang Irwin. So saya ingat waktu tu malam, time tu bulan puasa. Lepas je habis Terawih atas bukit. So nampak lampu makmal, lampu bengkel buka. Ini Erwin dah sampai. Turun main lah dengan motor. Main motor try. Oh, itu satu hal. Ini satu hal. Korang dapat motor dan korang main, apa yang korang buat? Tak ada design. Kepala otak dah fikir. Dengan Erwin duduk buat macam mana buat kan? Erwin duduk fikir apa nak buat. Kita lepas tu fikir, takkanlah motor nak jalan. Motor memang boleh jalan kan. That's called free load. Masuk tayar macam tu juga, free load. So kita orang minta lah buat satu test bench. Test bench ni ada je sebenarnya dekat
dekat luar sana dia untuk letak electrical motor dengan load, so beban dia. Macam ni lah design dia, macam mana attachment tu sepatutnya berlaku atas ni. So motor beban dekat atas, so kita letak, kita estimate berat kereta lebih kurang dalam 100 kilo. So 100 kilo bahagi 4 tayar kan, 100 kilo bagi tayar lebih kurang dalam, satu tayar lebih kurang dalam 40 kilo. Okay, letak lalut 40 kilo atas. So dekat situ ada banyak hipotesis nak kena buat, banyak inference nak kena buat. Dekat situ lah banyak. So macam tak dapat nak dapatkan lagi, kita nak dapatkan betul-betul data untuk kereta. So then diorang come out dengan kereta ni. Ini nak apa kata kan, kereta testing car kita orang dapatlah macam ni. Ini dia punya kereta. So diorang design macam ni untuk dapatkan macam mana motor tu punya pusingan ketika buat U-turn. Bukan buat U-turn, buat turn. Pusingan kereta nak buat turn macam mana lagi. Banyak sebenarnya nak kena buat, tapi itulah, kita pun ada banyak kekangan dekat situ. Macam mana tayar turn kan. Kalau kenderaan sebenar dia ada differential ni dah yang mengurangkan beban terhadap enjin. So tapi kat sini tak ada differential, dia memang one side power motor sebelah, kita letak sebelah aje, kita tak letak dua-dua belah, kita letak sebelah. So satu motor ni dia akan gerakkan kereta yang ada 4 roda. So begitulah macam mana nak design kan, macam mana. So kat situ banyak benda lah kita nak tengok. Dalam new gen ni dah tak wujud, tengok new gen ni dah tutup. Nak dapatkan data sheet motor pun susah. Nak orang kata nak interface with the new gen punya controller pun susah. Kalau tengok ada team, dia dah beli controller lain, dia interface dengan motor punya interface dengan motor, controller lain, motor lain, controller dia lain, motor lain. So yang asalnya new gen dengan motor dia. So ada team yang dah buang new gen ni sebab dia company dia tak wujud. So diorang beli yang lain masuk dan fixkan dengan motor new gen. So kat situ boleh tahu, dengar bunyi dia sedap. Oi, pusing. Kalau korang pernah dengar bunyi electrical motor punya sound macam mana, macam tu lah bunyi. Sedap bunyi. Macam tu lah bunyi. Itu memang pengalaman best. Setiap lepas habis tarawih, tarawih kita tengok, tolong buat motor. Motor ni dia mudah je, dia plug and play. Tapi bila plug and play, korang kena ada membantu sistem plug and play tu untuk dapatkan tune yang betul. So untuk dapatkan tune yang betul tu, korang kena ada betul-betul punya kereta lah, kena ada betul-betul kereta. So untuk dapatkan load dia, sebagai contoh, bagaimana kereta tu berat tu dibagi kan. Kalau berat tu tak dibagi, banyak berat di belah motor, mana tak seimbang. Motor ni akan pakai tenaga yang banyak. Kalau berat dia seimbang, okey, sama rata, okey, motor ni memang boleh gerak smooth, memang boleh, kata efisiensi dia boleh ditingkatkan. Tapi kalau berat dia dah berlainan, berat belah motor dia lebih tinggi, memang motor ni akan memerlukan tenaga yang banyak. Dan tujuan kenderaan ini dicipta adalah untuk hanya menggunakan solar. Kita orang tak boleh charge. So kita orang masuk dalam kumpulan ataupun dalam mode pertandingan challenger, mana endurance, dengan hanya menggunakan solar.
untuk power kereta untuk 3,000 km. Berapa kali balik lah daripada Johor Perlis, berapa kali boleh buat. Hanya menggunakan tenaga solar, tak boleh charge. Kita orang punya bahagian ni tak boleh charge. Yang boleh charge adalah Adventure dengan Cruiser. So yang ni tak boleh charge. Dia punya rule memang strict. Itu dia. Itu bahagian motor lah. So and then last sekali Azlim, bahagian bateri. Bateri ni saya rasa seminggu sebelum nak dispatch, nak hantar kereta ke Australia, baru bateri sampai. Naiknya baru bateri sampai. Time tu lah nak buat, time tu lah seminggu lah. Saya rasa sebulan. Maaf saya rasa sebulan. Time tu lah kita orang buat segera nak kena buat apa, nak dapatkan internal resistance bateri, nak susunkan bayar internal resistance bateri, lepas tu nak tabbing lagi, dah tabbing nak charge discharge lagi, lepas tu nak pasang BMS lagi, lepas tu dah pasang BMS nak kena charge dan discharge lagi sekali, lepas tu nak betul-betul actual orang kata actual on car, nak buat atas kereta, nak test macam mana nak test. Bateri pun tak ada lagi. So kebanyakan kereta yang kita orang buat testing dekat atas track, atas padang kawat adalah menggunakan lead acid. Lead acid ni total berat pun dah lebih kurang dalam 180 kilo. Boleh bayangkan 80 kilo pakai motor tu untuk gerakkan. Kita nak test, memang naya lah, memang tak dapat data yang sepatutnya lah. So itu yang jadi problem. So kita bateri yang sepatutnya kita pakai tak sampai lagi. So dan salah satunya adalah problem dia adalah telemetri. So telemetri kat sini waktu tu saya lah yang uncang untuk telemetri. So design untuk menggunakan telemetri. So dekat situlah kita orang saya diperkenalkan dengan Wak dengan Project. Diorang daripada Ecocentric atau Ecoplanet. Dua-dua lah, Ecocentric dan Ecoplanet. UiTM punya jugalah. So tanya dengan diorang macam mana nak buat untuk telemetri. Ini ayat diorang kat saya. Kau tak rest dalam track, kau rest dekat real road, jalan yang sebenar. Wak dengan Project ni tak pasti lah sama ada Wak atau Project yang pergi Singapura jumpa suspect dan jumpa ni. Dia orang kata ini track, ini bukan dalam track. Dalam track bermaksud korang punya jarak pancaran data tu adalah kurang daripada maybe 500 meter, kurang daripada 500 meter. Dan kami ni diberitahu bahawa kita akan berada di outback Australia. Dekat situ tak ada siaran komunikasi langsung. Okey, tak ada siaran komunikasi. Yang ada hanya menggunakan satellite phone. Wak dengan Project beritahu dalam track ni dia signal dia dekat. Jika apa-apa berlaku memang boleh guna internet lah. Maksudnya menggunakan siaran internet, kita punya telefon punya komunikasi lah. Tapi dekat outback Australia ni tak boleh pakai. Sampai je outback keluar je bandar, tak ada signal, korang tak ada line. Bermaksud kereta solar korang kena hantar isyarat dan menerima isyarat tanpa adanya signal seperti telekomunikasi. Kalau kat kita FUMG lah, FPGA, penghantaran FPGA lah. Dekat yang ni tak ada. Yang ni memang tak ada. So itulah dia. Memang agak orang kata memang kena betul-betul endurance punya sistem. Dan diorang tidak galakkan untuk saya bina. Walaupun macam tu saya bina juga. Orang kata guna Android. Saya tak power Raspberry Pi saya tak power. Saya try guna Android. So try guna Android. Time ni Afijo Hub. Afijo Hub. So saya guna 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 Afi
Johar ke Johari, saya lupa. Pijo, kita orang panggil Pijo. Dia masuk bantu saya untuk buat sistem telemetri. Pada masa yang sama saya juga cuba berkomunikasi dengan industri. So saya jumpa VC, VISI. VC ni daripada National Instrument. So untuk dapatkan telemetri punya sistem lah. Macam Team India punya kereta, orang kata alah tak patut lah, kereta dia tak patut masuk competition, tapi dia punya telemetry system pakai VC tu kot. Waktu saya approach dengan VC punya ketua, perempuan, approach dengan dia, total yang dia bagi kat saya 15,000. 15,000 baik, mana nak dapat? Time tu fikir 15,000 macam mana nak deal 15,000 ni. Sistem dia memang lengkap, memang boleh. Dia boleh pancar, boleh terima, boleh pancar, boleh terima, data boleh dapat, sampling data dia pun boleh dapat. Mana nak dapat ni? Tapi kan, pada masa sama saya design yang untuk capture data-data lah, capture data-data pakai dia tak susah. Yang susah, yang sedikit mencabar adalah macam mana nak transmit ke dalam solar daripada solar car ke ke kereta supporting car, okey, chase car. Kat situ dia panggil chase car. Macam mana nak dapatkan data daripada nak hantar data kepada chase car. So pada masa tu saya develop telemetri yang store data. So saya storekan data dulu dalam satu SD card, dan daripada SD card tu dia akan hantar ke chase car lah. Itu dia diberi telemetri. So apa-apa jadi, jika signal tak ada, signal ini saya punya perspektif lah. Time tu kita tak tahu, saya tak tahu, kita hanya mendengar pendapat daripada kita mendengar pandangan daripada tim yang pernah masuk, seperti Suspect, Singapore, Unit 10, Solar Ranger. Kita dengar daripada tim diorang punya pengalaman, kita dapatkan data. So dekat situ kita try, so develop lah. Saya develop benda tu, sistem tu, sampai untuk mendapatkan data lah. Kita nak dapatkan data untuk sistem tu. Untuk kalau kita tak dapat data sebelumnya, mungkin data itu akan digunakan untuk next generation lah, untuk tim seterusnya untuk continue. So itu dah data yang dapatkan sistem telemetri. Memang orang kata benda baru lah. Benda baru ni adalah nak kena deal dengan industri. Saya nak minta bantuan, macam mana diorang boleh bantu kita untuk dapatkan data. So lepas tu apa jadi, buat dengan projek memang bantu lah. Itu dah nanti kita beritahu kalau boleh dapatkan yang endurance, yang memang betul boleh industri punya rate ya, boleh dapatkan. So walaupun diorang cakap macam tu, kita pun design sendiri lah, guna SB, guna Android apa lah, bukan, tak ada Android apa, pakai tapi bukan Raspberry Pi, apa nama, Arduino. Kita pakai Arduino. Saya tak power Raspberry Pi. Dan tu Raspberry Pi saya kurang pendedahan, so lebih kepada Arduino. So design Arduino, design data storage. So untuk solar car kita orang buat, berhubung dengan Unit 10, berhubung dengan unit industri, macam mana nak dapatkan data, apa yang diorang buat. Pergi jumpa Proton. Dekat Proton ni diorang bagi pinjam track, diorang untuk dapatkan benarkan track. Tun Mahathir pun datang kan, ada peluang lah jumpa Tun.
pun tengok pun menarik kereta solar 2018 kita orang bina menggunakan honeycomb. Itu dia, boleh dikatakan first car in Malaysia that using 100% honeycomb. So kita orang buat macam tu. Banyak benda lah, itulah dia antaranya lah daripada kami tim elektrik buat. Daripada solar, motor, bateri, telemetri, so sampai dekat assembly lah, full assembly. Kita orang hanya dapat full assembly hanyalah pada solar saja. Bateri tak dapat. Untuk kali ni, untuk yang 2005 bateri tak dapat. Bateri ni tak dapat full buat, tak dapat full charge discharge. Kotak pun lambat siap, apa semua sebab banyak benda lah nak kena buat. Banyak kekangan lah untuk yang bateri ni. Bateri ni banyak kekangan sebab kita time nak beli tu, waktu nak purchase beli bateri ni, banyak supply bagi kat kita orang, supplier yang nak bagi kita, tapi nak dapatkan yang betul-betul genuine tu tak tahu. Original pun kita orang tak tahu. Ini kalau kita orang beli ni, kalau rosak ni, sia-sia duit. Dah lah satu tu $4, satu bateri tu $4, $4 ke $5 lah satu bateri tu, $4 ke $5, lebih kurang berapa ratus puluhan. So total dia lebih kurang dalam 40 ribu lah, 40 ribu je lah bateri ni. Tidak termasuk BMS. Tidak termasuk BMS tu. Tu bayangkan bateri dengan tabing dengan BMS lagi, dia nak kena synchronize baru boleh kita charge discharge proses, charge discharge ataupun nyah charge dengan charge. Tu kena ada. Dan juga benda ni mestilah dibuat dalam full system solar, battery load ni motor lah, solar battery load mesti ada. Kalau tak ada, data dia tak lengkap lah, ataupun data dia ada sedikit apa orang kata, banyak nak kena buat, apa orang kata, data tu lari lah. So itu dia proses perancangan daripada saya jumpa tim kepada proses saya kepada proses pengenalan tim, kepada proses pembinaan, sehinggalah hampir jadi. Okay, so dan hampir jadi, dan proses kita orang rail up kereta hantar nak ke Australia. So nak hantar ke Australia ni, kereta ni sebulan awal, kereta ni pergi awal sebulan lah. So itu dia kisah macam mana proses dia jadi. Selingan gambar tu ada lah, dia kalau selingan gambar itu dia. So itu adalah bagaimana proses saya punya pengalaman berkenaan dengan buat inilah. So kalau nak katakan kita orang punya cuti SEM, tak cuti lah. Orang cuti SEM, kita tak cuti. Mobile tu kita orang punya, bengkel tu kita orang punya. Tidur bengkel, makan kat bengkel, test mandi kat tester, dekat bengkel. Apa lagi, semua buat satu kumpulan. Memang seronok lah dengan geng-geng ni. Ini geng-geng memang kata pulun habis untuk buat tim ni. So itulah video ni pun juga saya nak berterima kasih lah kepada yang telah memberi tunjuk ajar kepada kita orang, melalui sokongan secara tidak langsung kepada kita orang tim 2015. Apa lagi, yang memberi banyaklah bantuan. So banyak kita orang yang tim mekanikal, tim teknikal ni pun apa kata, satu yang agak luar kita orang punya bidang lah, agak mungkin pergi jumpa, macam saya pergi jumpa industri punya orang, cuba nak dapatkan produk yang boleh meet dengan kita orang punya requirement.
pergi masuk kilang nak dapatkan kemudahan fasiliti untuk kita orang punya pembinaan solar. Apa lagi, berkomunikasi dengan supplier untuk dapatkan safety device untuk safe state, okey, keadaan selamat, safe state untuk kereta, interlock untuk kereta, dapatkan interlock untuk kereta. Apa lagi, berhubung dengan supplier untuk dapatkan reliable PCB kita orang tak buat kat Mamat. PCB kita orang design based menggunakan software dan kita hantar kepada China. Kita hantar kat China punya supplier develop, so buat dia hantar balik ke Malaysia. So untuk yang tim ni tak sempat nak buat, saya sempat design saja software, and then kita orang buat pakai etching proses, makmal etching proses electrical. Itu yang standard student punya lah, bukan standard industri. Tak sempat nak buat, salah satu tu. So lepas tu apa lagi, solar, apa tu, testing equipment, tools and apparatus. Tools and apparatus ni kebanyakan barang kita orang sendiri lah, pinjam daripada mak-mak, kita orang sewa, bukan sewa, macam mana nak cakap, barang tu ada tapi kita orang tempah, itu kita orang punya, kita orang akan pakai lah dalam tempoh yang masa. Itu antara yang perlu kita laksanakan dalam proses pembinaan kereta solar. Kita orang ada buat testing dekat Putrajaya, ada buat testing dekat Proton punya track. Lepas tu ada buat apa lagi, cuba nak masuk Merdeka Parade tapi tak sempat. Pukul 12 dah habis lah. Kita orang dapat peluang tu pun dalam pukul 10 macam tu, 10 ke 9. So kita orang kena develop, siapkan kereta. Dapat info pun daripada Wan, kita nak masuk parade ni, kemungkinan kita dapat sponsor. Dan tu saya punya dengan tim cepat siap balik, lampu isyarat semua, left right lampu semua pasang, lampu depan pasang balik kan. Dah pasang semua, tinggal dah suruh, dah ready semua, nak pergi je. Pergi dah sampai, alamak dah pukul 12 dah, tak sampai dekat dataran Shah Alam lah, tak sampai baru section 9. Aduh, bahaya pula kan. Saya tak ingat hal apa, tapi memang hal lah, kita orang berhenti section 9. Duduk tepi jalan tau. Aduh, apa jadilah kat kita orang ni kan, layan je lah kan. Pukul berapa pun dah, rasa dah pukul 3, pukul 4 baru sampai balik UiTM. Bawa masuk balik kereta, simpan, wrapping semua, balik tidur. Pukul 3 pagi kelas, malam buat kereta. Pagi kelas, pagi tu maksudnya daripada 8 sampai pukul 5 atau pukul 4 kelas lah, kuliah. Balik malam buat kereta. Itu aja hari-hari sampailah sebelum hari 2 bulan sebelum hari kejadian, hari penghantaran. Bermaksud 2 bulan sebelum hari kejadian, sebulan sebelum proses penghantaran, barang tu dah hantar. Dan itulah kita orang akan start dengan regulate shipment punya. Okay. So pada masa tu ada kat situ pun kita orang ada in charge kan, orang yang dipertanggungjawabkan untuk menganalisis atau kata double check rule dan regulation. Macam electrical saya lah, untuk mechanical saya rasa Hanafi ni dia yang design kereta, dia yang buat kereta, so check. So dan saya juga adalah safety officer untuk keselamatan. So saya yang kena standbykan bahan pemadam api, baju pembantu cahaya, flag, bendera kibar kalau tengok dekat orang buat construction akan ada orang kibar bendera kuning. Itulah dia yang kena sediakan kelengkapan chase car dan juga
Jessica dan Franca, lampu solar, lampu beacon light tu nak kena ada, apa kata, backup bateri kereta nak kena ada, apa lagi, lampu ketika malam nak kena ada, genset nak kena ada. Kebanyakan ini kita orang buat bersama lah, tim kami kita buat bersama. Macam safety punya device, saya memang akan pergi dulu. Saya pergi dulu, tak dapat, baru saya beritahu tim kita perlukan ni. Pertama saya pergi, tak dapat, saya minta bantuan tim. Mungkin dia ada sumber yang boleh membantu. Sebab saya seorang pun saya tak tahu. Ada yang mungkin tahu, macam genset saya tak ada. Saya cuba dapatkan daripada mana-mana sumber yang saya ada. Kalau tak ada, diorang akan dapatkan daripada sumber diorang lah. Tim akan dapatkan daripada sumber tim. So itu yang best ni. Best ni kerja berkumpulan macam tu. Korang pergi dulu tak boleh, beritahu tim macam mana nak buat. Tim bantu. Mungkin kita pergi bersama. Macam tu dapat. So memang semua kelengkapan memang orang kata boleh dapat lah. Itu ada tim yang bekerja berkumpulan. Itu yang seronoknya. Boleh. So at the end, sebelum penghantaran kita ada buat launching car. Launching car ni memang satu event yang biasa tim-tim lain pun buat. Ini untuk menunjukkan kepada sponsor bahawa kita dah berjaya bina dan kereta ni bergerak. Kereta ni bergerak, bukannya hanya mock-up ni, bukan prototype. Dia dah lebih kepada prototype lah. Itu yang kita akan buat. Beginilah kereta ni. Beginilah kereta ni, bergeraknya, berfungsinya, beginilah kita akan tunjuk. Seperti dalam video ni. Ini dia kereta dia, macam mana dia bergerak, macam mana apa semua adalah seperti biasa. Cuma dia adalah one seater, 3 point apa, seat belt 1, 2, 3 3 point seat belt, dua dia. So itulah dia proses pembikinan kereta solar elektrik. Itu dia proses dia. Lepas tu sampailah hari kita orang hantar. Selepas hari hantar tu, itulah dia. Seronok pun ada, sedih pun ada, takut. Sebab kita orang pernah dengar ada yang tak lepas custom, ada yang tak lepas custom sebab kereta kotor. Ada bawa pasir nak bawa masuk Australia, pasir pun susah. So sampai je dekat dekat tu kita orang pakai satu forwarder lah. Forwarder beritahu macam ni tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. So kita orang ambil teknik lah, wrap kereta habis kakao, ikat kereta habis, produk masuk, consumable part pun semua masuk. Ada yang tak boleh kita masuk juga, makanan tak boleh kita masuk juga. Boleh bayangkan punya bukan nak jimat. Kita tahu kalau pergi sana, currency kita tak boleh nak beat. Currency kita RM3 $1, RM3 something $1. Mahal lah, memang tak boleh beat. Masuk je lah kan. Apa-apa pun masuk. Botol kosong kita orang masuk. Kita tak tahu apa akan jadi kat sana. Kita orang tak tahu. Sungguh kita orang tak tahu. So masuk kan, apa-apa pun masuk. Tong kosong, tong minyak semua masuk kan, untuk genset kita orang masuk. So satu set, tapi semua ni ada list lah, ada senarai yang telah diisytihar, declare untuk custom lah, untuk custom. So dah masuk declare, itu ada sampai ini ada kita orang ketika proses nak hantar. So itu dia pengalaman membina kereta solar bersama dengan Ecofoton. So dah tu tibalah hari yang kita nantikan. Hari iaitu kita orang berlepas ke Australia. Peristiwa ni adalah sebulan awal sebelum tarikh hari kejadian. Maksudnya tarikh kejadian kita orang dah kena datang awal untuk keluarkan kereta daripada custom, untuk dapatkan kenderaan kita orang di Darwin, untuk dapatkan kemudahan, untuk dapatkan kita orang punya orang kata keperluan harian.
makanan kita orang kat sana. Kita orang ada yang beli kat sana, yang mana kita orang rasa murah, kita orang beli sana, pergi beli dekat Australia, kita orang beli. So dekat sini kita orang, saya juga di sini secara personal nak berterima kasih lah kepada pelajar-pelajar pelajar-pelajar Malaysia di Australia. Dekat Darwin tak ada pelajar Malaysia. Dekat Darwin yang membantu kita adalah penduduk Malaysian yang duduk kat sana yang dah lama lah. Malaysian yang duduk kat sana saya tak tahu nak cakap macam mana nak cakap, rakyat Malaysia yang dah menetap lama dekat Australia, Darwin. Dan berterima kasih lah dekat diorang. Ada juga bagi makan kat kita orang. Okay? Orang kata budaya Malaysia tu tak luput gitu. Tak luput lah, memang ada. Jumpa sana Malaysia, oh good. Malaysia, yes makan dekat situ. Jumpa Uncle Vince ke Vin, lupa lah nama sebutan dia. Belanja makan kari. Time tu dapat makan nasi, syukur, memang syukur. Itu first time kita dapat makan something that Malaysia. Kata ini Malaysia ni style. Sana makan duhai, makan apa kata, kata barat ni makan lah, tak kena lah, memang tak kena. Lepas tu diorang datang, diorang pun beritahu, oh Malaysia, okay. So diorang bekalkan makanan Malaysia, nasi itu terkejut. Terima kasih lah, kita orang berterima kasih lah dekat membantu kita orang. Sebelum hari pertandingan, itu adalah satu benda yang membagi semangat kita orang lah juga. So masuk dekat situ lah. So kita ingat, so malam dah sampai Australia, pertama sekali yang kita orang buat adalah sediakan preparation untuk pengembaraan lah. Kereta macam saya cakap tadi, lampu nino tu nak kena pasang kat kereta, radio nak kena pasang dekat kereta, satellite phone nak kena dapatkan dekat sana. Kalau beli Malaysia punya nak kena dapatkan, nak beli dekat Australia dah satu hal, baik beli kat Australia, so senang, kita sewa kat Australia punya satellite phone. Apa lagi, nak kena susun barang dekat dalam kereta, cantik-cantik, muat-muat. Kereta yang kita ambil pun bukan besar. Time tu Proton sponsor. Time tu Proton bukan sponsor. Proton cuba dapatkan bantuan Australia untuk bagi kita guna kereta dia dengan saya tak pastilah sama ada sponsor ke ataupun dapat diskaun. Ini maafkan saya tak berapa tahu pasal ni, tapi ada dua ni lah, sama ada diskaun ataupun dapat sponsor. Saya minta maaf lah, saya tak pasti, tapi antara dua tu. Ini setup kereta yang diperlukan di dalam regulation. Ini adalah contoh yang dibuat. Ini adalah contoh yang diambil daripada tim 2017. Ini adalah tim kedua, second team. Yang saya bercerita ni adalah first team. First team benda ni tak ada. First team kita orang, waktu first team kita orang kurang orang yang membuat media. So untuk yang second team ni dia ada. Ini adalah daripada second team. So saya pinjam dia punya gambar untuk cerita saya yang first team ni. Ini dia macam ni. Susunan kereta dia macam ni lah dia. Itu susunan kereta dia, macam tu. So dekat ketika ini akan ada dekat Australia, bila dah sampai Australia dekat Darwin lah. Darwin ni dekat Darwin Motorsport. Kita orang akan diberi satu bangsal ataupun paddock. Kat paddock ni kita orang buat apa-apa yang patut lah sebelum hari kejadian, hari pertandingan. So waktu tu dia akan ada dua test. Satu adalah static test dan satu lagi dynamic test. Dengan dynamic test static dan dynamic. Static ni di dalam dewan dekat Darwin Convention Center. Yang 2015 punya saya tak ingat lah dekat mana. Tapi bukan Darwin Convention Center. 2015 di tempat lain.
apa yang diorang cek adalah bateri. Bateri ni dah siap, diorang akan seal. Kalau at the end of the event, kalau seal ni terbuka, bermaksudnya kita orang disqualify. So seal tu mesti ada. Okay, itu untuk diorang akan cek bateri, berat kereta, solar punya size, meet regulation atau tidak, solar punya size, masa penumpang, masa seorang penumpang keluar daripada kereta apabila berlaku kecemasan. Okey, masa dia keluarkan selepas safe state. Macam mana pemandu tu kena statekan kenderaan dan keluar daripada kereta. Itu dia. Dan juga macam mana respon tim daripada kereta di hadapan dengan kereta belakang. Respon tim keluar macam mana nak hentikan kereta kalau ada apa-apa berlaku. Dekat situ itu static test lah. Static test. So dynamic test ni dia 8 buat 8. Itu cornering semua 8 dengan braking 80 ke 80. Saya rasa 80 speed and then brake. Speed and then brake. Okay, itu ada dynamic. Then the last sekali adalah track. Track ni adalah masa untuk dapatkan korang punya turutan untuk dilepaskan. So kalau korang punya masa adalah paling laju, paling cepat, korang akan menjadi kereta pertama lah dilepaskan ketika launching hari tu, ketika hari pelancaran. So itu dia sedikit pengalaman saya. Okay, sampai hari pelancaran. Sampai hari pelancaran ni bermaksud hari ketika kereta ni dilepaskan di Darwin untuk berlumba dekat Outback. Berlumba dekat Outback. Dekat Outback ni banyak cabaran. Okey, itu dia sampai situ. Okey, sampai kat situ. Itu dia punya cerita sampai dekat Darwin dan dilepaskan. Okey, so ini adalah cerita dekat Outback pula. Dekat Outback ni, ya Allah ya Tuhanku, penuh cabaran. Nak menangis pun ada. First time nak menangis saja. Sumpah dia cakap kan, nak menangis pun ada, sedih pun ada, risau pun ada. Korang boleh bayangkan, padang jarak, padang terkukur, tak ada sesiapa. Nak harapkan diorang punya station apa orang kata, station persinggahan macam arah pun scary je. Memang scary. Memang tak tahu nak cakap. Dia punya arena dia, aduh hai. Dan satu benda yang paling aduh hai, kita ni Malaysia ni kalau nak pergi tandas mesti kena ada air. Sana tak ada air. Kena bawa botol air. Bawa lah satu botol air macam mana? Botol air macam ni lah. Botol air macam ni. Bawa pergi tandas. Guna tisu. Pandai-pandai lah, kreatif kan. Macam saya, lap-lap dulu, basahkan tisu, guna. Tak, jangan juga tu air cepat habis. Daripada su, lap dulu, and then ambil tisu baru, basah tisu baru, lap lagi sampai diyakini bersih. Itu pasal haji ni lah. Tak mandi satu minggu tak mandi. Tak rasa satu minggu. Dia rasanya lebih kurang dalam separuh 3 minggu tak mandi. Daripada dekat pedok, buat testing, repair. Dan hari waktu pagi hari kejadian tu tak mandi lah, basuh muka pun, basuh gigi sikit, standby. Okay, standby untuk hari kejadian. Masuk kereta, pergi race. Dekat race tu nak mandi mana? Dekat Outback tu tak ada tempat nak mandi. Yang ada adalah bekalan air macam ni. Contoh ni bekalan air ni contoh. Kalau bawa, kita orang memang dah tahu. So kita orang dah standby dalam kereta, botol air macam ni bawa. Ada yang dah beli air mineral besar. Botol air mineral mahal lah. Satu air mineral dia orang mahal. So kita orang belilah air coklat ke, Barista Bros ke, dah minum, jangan buang, cuci, masuk air, bawa letak dalam kereta, standby, bawa pergi. Sebab sampai dekat stesen diorang tak ada air, diorang pakai tisu. Yang ada air diorang nak air dalam tap, nak basuh tangan tu, situ. Itu pun kalau lepas botol nak basuh, nak tak ada air. Kalau botol besar tak lepas, pakai botol kecil. So itu je ni. Itu antara cabaran ni lah. Cabaran dia. Lepas tu berkemah dekat padang pasir. Bukan padang pasir lah,
orang kata gurun, lebih kurang macam gurun, tak ada apa-apa. Dengan orang kata outback tu penuh dengan binatang binatang berbisa, memang takutlah kita orang. Tapi most kita orang pacak kemah tak tidur pun dalam kemah. Kita orang tidur dekat kenderaan. Ada yang tak tidur macam tim mechanical. Okey, tim mechanical macam kita orang technical, tim technical, kita orang akan pastikan benda tu dah siap. Selalunya dah dekat pagi lah. Dah pagi lah diorang suruh sarapan kan. Kita orang nak makan sarapan untuk gerak untuk besok pula. Macam tu lah. Kadang-kadang tak tidur dalam kereta kan. Tidur dalam kereta sesedap, dah habis. Dah habis. Dah berhenti. Dah berhenti untuk apa? Untuk checkpoint. Berhenti. Dah sampai. Bangun-bangun pergi tandas dulu tu kan. Lepas tu standby nak pergi lagi. Nak berkata nak ke checkpoint seterusnya sebelum malam, sebelum petang. Sebelum petang itu lah. Apa lagi? Kalau jumpa tim lain, so adalah beberapa kali kan. Macam contohnya dah jumpa satu tim lain, kita nak kena roger dia orang. Kita orang nak kena beritahu hello tim depan. Ini contoh. Dia ada prosedur dia, tapi saya bagi dan nada gurau. Hello tim depan, tim belakang nak potong. Tim belakang nak memintas. So bila dia kata okey boleh tim, okey you good to go, pergi lah. Kita orang pun okey, bila good to go, okey nak potong. Potong pun bukan gaya potong cepuman macam korang konvoi, korang nak potong tau, gelak-gelak kan gitu kan. Tapi itulah fine dia. Dalam keadaan kita berkompetisi, itu adalah ada orang kata adalah juga apa tu gembiranya, adalah juga masa untuk masa untuk bergelak, bersenda tawa kan, itulah dia. So lepas tu dia selalunya 2 checkpoint kita akan bermalam, so kita orang itu selepas kebanyakan susah sekian untuk dapat checkpoint yang kedua. Selalunya half checkpoint. Okey, satu checkpoint then half kita bermalam. Itu dia. Paling kita orang time tu dapat pun kelajuan 70 km per hour. Time tu lah. Dengan pakai motor Nugent-nya 70 km per hour. Bagi saya itu ada satu orang kata percubaan yang bagus lah. Satu percubaan bagus sebab kita dengan last minute-nya, dengan tiada kelengkapannya, memang orang kata bodoh-bodoh lah. Kau bodoh-bodoh pun nak masuk ke? Kelengkapan tak bagus pun nak masuk ke? Tapi saya cakap, kita orang UiT punya student, kita orang boleh apa? Kan? Kita orang ada peluang. Ini peluang kita orang nak tunjukkan kita orang boleh buat dalam serba kekurangan. So kita orang proof, memang kita orang buktikan. Okay? Kalau tengok tim-tim lain semua kereta more than 1 million harga dia orang. More than 1 million. Terus terang kita cakap harga kita diorang terus more 1 million. Kita orang interview setiap seorang, setiap team, most of them will told us that diorang punya kereta is more than 1 million. Macam saya cakap tadi, telemetry system saja diorang ada 10k. 10k tu untuk beberapa point. Okay, beberapa point data. Okay, dekat dalam kereta kita perlukan lebih kurang dalam lebih point lah. Okay, ini saya beritahu. Dalam kereta kita perlukan bateri punya point, bateri punya power, current bateri punya power, solar punya voltage, solar punya current, aliran current. Okay, dekat solar ni dia ada segmen kecil-kecil. Okay, tengok macam mana design. Okay, so kalau paling kurang pun 4 point. So dekat solar ni, solar punya voltage dan juga current. Okay, so ada solar voltage dan juga ada 4. So dah ada 5. Ini adalah yang paling besar. Current point paling besar 5 dan 4 segmen current paling kecil. Ini dah 9. Belum speed 10. Okay, speed dah 10 point. Korang bayangkan 10 point perlu ada. Waktu saya deal dengan VC dulu, hanya solar punya voltage, solar punya current,
bateri punya voltage, bateri punya current 4 point saja dah 10,000 lebih. Saya ingat 10,000 lebih. Itu untuk saya deal waktu tu, deal dengan National Instrument. So apa yang diorang ada, yang kita perlukan untuk mendapatkan satu komplek kereta yang power, 10 point paling kurang. 10 point. Korang boleh bayangkan kalau 4 point pun dah 10,000, ini kan 10 point. Itu yang saya beritahu, satu alat tanda 10 point. Okey. Kereta roda, okey, bermaksud saya tayar yang dibuat, kata frame, rim kita tu ada yang buat daripada carbon fiber, punya ringan, angkat pakai satu jari je. Kalau korang tengok basikal kan, basikal track, boleh angkat pakai satu jari je kan. Carbon fiber punya style. Ada rim, tapi kita orang punya aluminium, kuranglah sikit. Apa lagi, motor tu dah harga dia lebih kurang dalam 60 ke 70 ribu. Harga motor untuk menggerakkan itu 60 ke 70 ribu. Itu standard, itu paling murah, 60 ke 70 ribu paling murah. Okey, apa lagi? Bateri macam saya cakap tadi lah, paling kurang pun 80 ribu. Bateri 80 ribu. Yang kita orang dapat itu pun made in China. Bateri tu made in China. Kita orang buat itu kata itu tangkap maut punya lah. Itu maut punya, beli daripada China, memang tak apa lah. Tapi diorang kata genuine. Okay, kita orang punya time tu deal dengan supplier kata itu genuine, itu Japan punya, memang factory dekat China. Kita memang harap sangat itu betul-betul genuine. Kita tak mau yang datang tu kosong, pasir lah. Kita orang takut itu satu hal. Lepas tu kita buat pakai honeycomb. Korang tahu tak yang buat kapal terbang tu? Okay, ini adalah apalah nama company ni, saya lupa. Company ni kat Melaka. Apa nama, saya tak ingat lah. Company ni dia buat untuk Airbus punya. Okay, kalau korang tengok dinding kapal terbang tu, kan dia bentuk silinder. Dalam dinding ni dia ada satu material ni yang ada yang gunakan material macam honeycomb, carbon fiber. Kita guna material tu, ada pakai guna material yang dalam tu kita bentuk sandwich untuk dapatkan structure untuk kereta. So saya sekarang saya cuba tukar. Kalau saya jumpa dalam simpanan saya gambar, saya akan tunjukkan dekat dalam video ni. Saya tunjukkan kita orang buat. So total itu pun dah awal dekat tu dah berapa ratus ribu ke puluh ribu. Itu nak buat body saja. Bukan, itu nak buat mold. Nak buat mold saja itu dah berapa puluh ribu. Belum lagi nak buat dia punya benda tu, nak buat frame, nak CNC aluminium. Belum lagi itu nak buat handling lagi, itu berapa ribu. So kita orang dapat kan. So kita orang adalah antara tim yang buat kereta ni less than 1 million. Less, kita orang boleh jamin kita orang adalah less than 100 million. 100 bukan 0.5 million, 0.5 atau 500k saja kita orang punya. 500k kita orang boleh dapat tu. Memang orang kata kita orang bulan habis, kita orang kos kita orang kat mana kita orang kat kereta kita orang. Ada beberapa banyak benda lah, macam solar tu, itu pun memang kata kita orang beli yang orang kata yang dipotong tu, yang dipotong kita dapat tu, itu kita orang beli, itu yang kita orang pakai. Kita orang tak beli yang first hand ni, itu adalah second hand yang beli. Kita incur slab pun beli material, kita incur slab sendiri, kita orang buat dekat unit 10. Kalau siapa yang kenal kita orang, itu terima kasih lah kerana membantu. Kita incur slab sendiri. Apa lagi, kita orang ada antara tim yang kurang daripada 500,000. Kita orang confirm kita orang adalah tim daripada kebanyakan tim yang participate, dan kita orang adalah tim yang kurang daripada 1 juta total perbelanjaan. Pembinaan kurang daripada 500,000.
Itu dia. Memang kita orang cakap mungkin boleh tanya kepada tim-tim saya yang lain, kalau korang kenal, memang kurang lah, memang kurang. Kita orang ada antara tim memang kata pun habis. Ini adalah antara satu, okey, kita orang membawa misi rakyat Malaysia, membawa misi rakyat Malaysia, mengibarkan jalur bergembilang di Australia, buat kereta dengan harga yang murah. Kereta solar lah, maksud saya ada kereta solar dan kita ikut. Okey, so kalau korang tanya kereta solar ni berapa, ini kereta solar ni 1,5 juta kan. Kat lori apa, Hilux pun kalah. Hilux 1,5 juta, 600,000 kan, Hilux pun kalah. Okey, itu ada dia. Dengan solar cell dia, solar cell 4 meter square, 4 meter square, flexible 5 meter square, flexible punya solar cell, bateri, itu je buat kod. Okey, memang kata korang ni gila lah, orang kata budak-budak ni gila lah. Kalau orang tanya, korang ni memang gila lah kalau jumpa dengan industri kan, pemain industri kan, korang ni gila lah. Kita orang cakap, saya sendiri adalah yang pergi, okay? Kita orang bawa, kita orang punya design, kita orang pergi dekat expo apa, macam orang kata pendekatan antara universiti dan juga dekat dengan industri. Kita orang beritahu ini solar cell ni boleh bengkok, diorang tak percaya. Korang boleh bayangkan, okay? Ini waktu kita orang cuba nak cari sponsor, okay? Kita orang tunjuk solar cell ni boleh bengkok macam ni, diorang tak percaya. Ini adalah industri. So secara am ni bukan semua industri tahu, dan bukan semua industri pernah buat. So, kita orang student buat, solar cell yang boleh bengkok macam ni, kita orang buat. Okay, buktinya memang ada, memang kita orang buat dan benda tu wujud. Kita orang buat benda tu boleh fleksibel macam ni, tapi taklah macam ni dah susah sikit sebab solar cell tu crack. Macam ni memang boleh, kita orang buat. So bila waktu time tu ada industri yang tak tahu, terkejut lah. So itu membukti bahawa kita orang boleh buat kan. Korang memang gila tak? Memang betul kita orang gila, kita orang buat, okay? Masa malam pun tak tidur apa semua. Itu yang kita buat. Itu yang menjadikan kita orang ni lain daripada student-student yang lain. Gila tak gila? Memang gila. Macam kata orang gila, memang gila kan? Korang tengok muka orang gila, kalau korang nak tengok muka-muka orang yang gila ni, nanti video saya dekat akhir video. Setiap orang adalah wira, saya panggil wira. Setiap orang ada pengorbanan mereka masing-masing. Okay? Hebat. Saya jumpa student-student memang hebat, masing-masing hebat. Okay, antara kami adalah ANC, Anugerah Naik Chancellor, mengekalkan diorang punya prestasi pelajaran dan juga kurikulum. Itu antara hebat. Ini yang saya jumpa. Macam saya cakap awal tadi lah, ada yang advance, ada yang sedikit bawah, ada yang memang advance. So yang advance ni syukur lah. Macam saya advance. So inilah dia kita orang punya kekuatan. Okay? Yang ada, setiap orang ada misi sendiri. Ada yang misi untuk design kereta. Sekarang ni dia jadi designer kereta. Ada yang dah jadi engineer hebat, okay? Ada yang dah jadi ketua engineer, ada hebat, masing-masing hebat. Pembelaannya daripada orang gila lah, orang kata prestasi orang gila tu lah. Memang terbaik lah. So itu ceritanya, okay? Saya dapat cerita dekat sepanjang perjalanan orbit tu, banyaklah kita orang dapat pengalaman. Okay, berjumpa dengan road train, berjumpanya dengan kangaroo melintas jalan, okay, kangaroo mati di tengah jalan. Koala bear tak jumpa, kangaroo mati tengah jalan. Tikus besar, tinggal mondok besar, mati tengah jalan, tengah langgar lori. Road train, kereta api, and dekat sana kereta api punya landasan, dia cross jalan, dia tak ada gate tau, dia tak ada grab. Dia hanya ada beritahu ada signboard. Nanti kalau korang nampak kereta api cross, memang nampak cross. Ada yang cross bawah, yang cross atas ni
dah kurang, yang cross atas dah kurang, kebanyakan dia dah jadikan ke bawah. Kereta dah naik, dia dah buat macam flyover lah untuk kereta pergi. Itu antaranya. Dan diorang punya longkang pakai penutup ni je, penutup besi je. Kita kat Malaysia tak boleh. Kalau ada penutup besi tu memang terbuka ni, confirm boleh masuk longkang. Tak, dekat sana dia punya besi tu memang alignment, penutup besi tu align betul-betul. So bila kereta lalu zrrr, macam tu bunyi, kereta lalu bunyi. Tak, kalau Malaysia, kalau kat Malaysia ketum, then jalan. Tapi kat dia orang punya semua fan, sebab dia pakai satu rod dia susun, satu rod dia susun. So kereta punya semua kalau kat Malaysia peduk boleh pergi. Tak, ini Australia sekali pergi memang semua bang. So bukan nak banggakan, itu antara kata sepatutnya Malaysia ada perubahan lah dekat kita punya sistem jalan ni kan. Jalan diorang memang tak ada berlubang, walaupun lori besar lagi tak ada berlubang. Road train sampai 3 trailer, road train 3 trailer ke 4 trailer, jalan distance macam tu. Saya tak berapa nak apa orang kata berpihak kepada Australia. Satu hal, diorang tak ada hujan. Dekat outback tu susah nak dapat hujan, so air dia pun susah. Kalau tengok sungai dia pun kering. So itu mungkin salah satu sebab kenapa jalan dia susah nak berlubang. Kalau kat Malaysia ni dengan hujannya, so jalan tu mendap, boleh air masuk bawah tu jadi kosong, lalu kereta dia jadi mendap. Itu mungkin salah satu penyebab jalan Malaysia jadi macam tu. Itu adalah satu pengalaman yang kata memang tak dapat dilupakan di Australia. Mungkin yang lepas dah tu sampai je dekat antara tempat menarik lah yang boleh dilawati ketika tengah rest. Sebab kita rest daripada pukul 8 sampai pukul 5. So lepas pukul 5 tu kereta solar kena park tepi, tak boleh usik lah. Maksudnya korang tak boleh modify dekat bateri dengan solar. Memang itu dua tempat itu paling orang kata formidable lah, tidak dibenarkan. Motor boleh check, takut ada crack ke bearing ke, itu boleh check lah, motor boleh check. Yang tak boleh check solar dengan bateri saja tak boleh check, tak boleh usik. Bateri kena cabut bagi dekat observer, observer simpan yang kemah, tidur sekali dengan bateri. Itu dia. Lepas tu tempat yang menarik boleh lawati adalah antaranya adalah Coober Pedy ni tempat mining. Lepas tu dekat center Australia ni apa nama center ini antaranya kita orang dapat mandi lah. Tempat ni dapat mandi lah. Punya dah lama dapat mandi kat sini lah. Ini termasuk Alice Spring. Dekat Alice Spring lah kita orang dapat mandi. Ini lama dapat mandi lah. Ini antara tempat yang menarik lah. Maksudnya lepas pukul 5, lepas tepi, kita ada yang bergila ganti lah. Pergi jalan-jalan sekejap. So Alice Spring, apa lagi tempat yang boleh kita ketika perlombaan ni kita boleh ni lah, boleh orang kata merayau sekejap. Tak adalah ni Coober Pedy, Gladembo, Umera, Port Augusta ni port lah memang pekai. Ini kalau tak mandi pun tak tahu lah. Ini memang air banyak, ini air melimpah ruah. Ini Port Augusta, tempat kita orang kata inilah orang kata dah heaven lah, dan dekat dengan pengakhiran pertandingan. Dan sekali adalah Adelaide lah. Dekat Adelaide ni lah orang kata tempatnya kita orang end of the event dekat Victoria Square. Dekat sini lah kita orang jumpa ramai rakyat Malaysia yang dah menetap, student Malaysia. So video ni jugalah saya
secara personal lah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang juga membantu kita orang. Tahun 2015, tahun 2015, 2017 dan juga 2019. 2019 saya tak participate, tapi saya juga mengucapkan terima kasih lah kepada rakyat Malaysia yang membantu. Terima kasih lah kepada rakyat Malaysia yang membantu kita orang di sana, student-student yang membantu kita orang kat sana. Ada juga student kita yang participate, dia masuk dekat AUST, Adelaide University, entah apalah. Dia masuk kat situ, dia masuk kat Adelaide punya University Race. Dia seorang rakyat Malaysia. Ada juga rakyat Malaysia 2017 tak saya dia dekat, dia ada daripada tim US. Daripada dia masuk tim US, dia participate kat Australia. Dekat Australia kita orang jumpa dia pun jumpa kita orang dulu. Dia jumpa kita orang sebab dia Malaysia kan. Kita orang Malaysia kan, terkejut lah. Malaysia jumpa Malaysia memang terkejut kan. Itu dia. Dekat situ lah jumpa. Dekat sini dapat makan nasi. Ini dapat makan nasi. Sini memang banyak Malaysian. So kita orang ada jumpa seorang Datuk tu. Datuk ni dia dulu dia adalah wakil lah, ambassador ke Darwin, ke Adelaide ni lah. Adelaide tak pasti, saya tak ingat. So dia dah ada bangunan kat sana. Kita orang terima kasih juga lah kepada Datuk ni lah. Sebab dia membantu kita orang. Dia dah apa istilah yang dia pakai, belanja makan ke apa kan. Dia orang dah satu buat event untuk kita orang datang makan, drama mesra dengan dengan student sana. Student sana bukannya bukan sahaja student degree, ada yang student master, maksudnya dia PhD apa semua, memang ada situ. Student juga dia orang panggil dia orang student, dia orang belajar dia orang student. So student juga lah kan, dia orang student. So itu dia jumpa sana, pengalaman lah. Kalau nak kata menang, tak menang lah. Kita compete dengan orang kata 1 million, more than 1 million punya car, memang susah nak menang. Tapi potensi untuk untuk improvement tu ada, dan potensi untuk menjadi top 10 tu memang ada, memang boleh. Tak perlu pun nak 1 million 2 million USD untuk buat kereta untuk menang. Itu tak perlu pun. Dalam macam pembinaan tu lebih kurang, kalau saya estimate lah, ini estimation saya secara pemerhatian saya lah, secara pemerhatian kasar, lebih kurang dalam 900,000 pun dah cukup untuk bina. 900,000 hanya untuk bina, develop kereta, termasuk testing apa semua. Itu dah cukup lah. Maksudnya ada 1 million pun dah cukup lah. Memang boleh ada potensi untuk menang. Itu dia. So yang untuk kali ini 2015 ni yang menang tim daripada Nuan dari mana-mana aduan Dutch Belanda, tim dari Belanda menang. Itu adalah daripada